Kehidupan seorang manusia kurang upaya bukanlah seperti kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia yang normal. Kecekalan fizikal dan mental begitu menguji seorang bekas anggota Tentera Udara Malaysia iaitu Encik Roslan bin Dan yang telah mengalami kecacatan kekal selepas satu kejadian hitam di mana beliau telah disembur oleh bisa ular semasa bertugas di Sibu. Liku-liku kehidupan yang terpaksa dilalui oleh Encik Roslan memerlukan beliau untuk menempuhi segala cabaran dan dugaan sebagai seorang warga OKU yang mengalami kecacatan untuk melihat sejak usianya 30 tahun lagi. Perjalanan Encik Roslan daripada rumahnya di Semariang mengambil masa selama 20 minit untuk sampai ke Masjid India di Kuching dengan menaiki bas. Perjalanan bagi seorang yang cacat penglihatan bukanlah mudah seperti orang kebanyakan. Beliau sangat mengharapkan kejujuran serta keikhlasan masyarakat sekeliling untuk membantunya bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kekurangan panca indera tidak mematahkan semangat beliau untuk meneruskan hidup. Beliau berusaha untuk membantu keluarganya dengan menjual tisu di sebuah kota raya iaitu di sekitar Bandar Kuching. Pendapatan beliau yang tidak tetap dengan menjual tisu dan mengambil upah sebagai orang tengah di antara pembeli dan penjual sate daripada Encik Abdullah bin Bujang selama 5 tahun telah menjadi rutin harian baginya. Ayam besar je Mak. Walaupun pergerakan Encik Roslan terbatas, namun beliau sangat bersyukur digunakan seorang sahabat yang bernama Encik Buang bin Hassan yang sentiasa menyokong, membantu serta sentiasa berada di sampingnya ketika susah dan senang. Pertama kali saya jumpa dengan Encik Roslan dalam band. Saya masa tu turun dalam band, Encik Roslan jalan dengan isteri dia. Lepas tu jalan, saya pun pegang baru Encik Roslan, saya jalan-jalan sampai dalam kapal, duduk, cakap. Dia kata dia tak ada tongkat. Habis aku bagilah tongkat tu dengan dia. Pergi rumah saya lah dia. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Saya dengan bini saya ambil dia turun dekat pasar ni, pakai kereta lah ambil dia. Bawa balik pergi dia punya rumah. Ada kawan lagi satu ikut, Razali. Makan lepas makan tengah hari pukul selepas main Johor balik sini. Tu jadi perkenalan sampai sekarang. Macam ni pakcik tergerak hati nak bagi pakcik Roslan tongkat? Pasal saya rasa saya sendiri dulu saya tak pernah pegang tongkat. Tak pernah pegang tongkat. Lepas tu saya fikir, saya tanya dia mau pakai tongkat tak? Dia kata boleh. Saya bagilah dengan dia. Dia kata saya tak pandai berjalan pakai tongkat. Kau panggil isteri, hantar dekat bus stand 3 kali atau 4 kali hantar ke pasar. Lepas tu kau dapat jalan sendiri. Kau coba cakap. Dia cobalah. Coba tambahkan hati, beranikan diri. InsyaAllah dapat dia jalan. Sekarang dia sendiri dia jalan. Tak payah isteri dia hantar dia balik lagi. Turun pun tak payah. Kamu dah tengok tadi kan? Dia jalan. Bayangan cahaya telah menjadi penunjuk arah Encik Roslan di sepanjang hidupnya dan perkara tersebut telah menjadikan beliau sebagai seorang manusia yang lebih cekal walaupun pernah mengalami peristiwa hitam suatu ketika dahulu. Suatu hari malam tidak bau-bau kan, saya tertumpang dengan seorang hamba Allah yang saya tak kenali. Saya cuma dengar suara, saya ingat mungkin suara ni. Dia pun umur juga. Jadi di situ dia ambil kesempatan. Lepas tu dia bawa saya pergi satu tempat, dia bagi tahu nak tolong kawan dia, kereta dia rosak, nak tunggu dia bawa satu tempat. Kemudian sampai satu tempat tu
saya cuma tahu kawasan ni hanyalah kawasan yang ada jalan tapi ada semak jadi ada semak samun kat situ. Saya hanya dengar bunyi burung, dia cakap depan tu ada jembatan, jalan tak apa elok, dia cakap tak boleh masuk sana, saya kena tunggu dia sekejap. Tunggu, dia tanya saya, kamu tak ada ni, tak sibuk ke, tak masa kamu kita orang tak buang ke, dia cakap. Saya cakap tak ada apa-apa, saya okey. Saya bukan nak cepat sangat, saya tak cepat. Last dia punya tu, dia bertindak agresif. Lepas tu dah lebih kurang 1 jam lah. Dia tengok tak ada orang lintas kan, jalan kat situ kan. Dia pun dengan agresif meletakkan, saya rasa benda tajam, mungkin pisau, letak dekat belakang leher saya. Kemudian dia cakap, serah apa yang kamu ada. Yang saya ada handphone, duit. Masa tu saya ada duit lebih dalam RM70 lah. Saya serah dengan dia. Saya tak mau benda-benda lain berlaku kan, benda yang tak diingini berlaku. Saya bagi dia, kemudian saya letak dekat situ. Saya cakap ada RM2 untuk saya belanja ni, untuk saya tambang balik nanti, untuk saya belanja minum kopi, saya cakap dia. Cuma RM2 tu dia tak ambil. Kemudian saya pun letak benda tu dekat seat kereta dia. Saya pun keluar. Saya rasa memang kenderaan tu saya rasa mungkin jenis Wira. Lepas tu dia ugut saya, jangan lapor kepada pihak keselamatan ataupun pihak polis, kena dia nak ugut saya, dia kenal dengan keluarga saya. Lepas tu saya senyap je, saya tak buat laporan. Kemudian saya keluar, bila saya keluar dari kereta, dia pun ambil tongkat saya dia ambil. Kemudian dia tengok belik-belik, saya rasa lah mungkin dia belik, mungkin dia tengok tongkat saya, mungkin ada senjata ke apa kan. Kemudian dia campak dalam semak tu. Dia dah campak dalam semak, saya pun rasa terharu juga. Kena orang yang semasa saya, seagama saya buat saya macam tu. Tapi Allah lebih mengetahui segalanya. Hanya Allah dapat membalas dia punya tu, kelakuan dia. Saya pun fikir macam tu, saya reda lah, saya kasih je lah. Kemudian lepas dia belah tu, lepas dia keluar dari jalan tu, saya pun terdengar lah kat mana dia lempar tongkat tu. Saya pergi jalan kat situ, saya raba gambar, ada apa tu tongkat saya. Saya pun ambil, alhamdulillah. Inilah teman saya yang mata saya, pengganti mata saya. Saya pun ambil tongkat tu, saya kucuk tongkat tu, alhamdulillah kamu ada bersama saya. Saya bawa jalan kat luar. Cuma saya nak kenal di mana jalan pergi ke bandar. Saya hanya mendongak ke atas dan melihat cahaya matahari dekat mana. Masa tu pagi, matahari baru naik. Saya rasa situlah bandar. Saya ikut jalan tu, saya buat tangan macam ni, tahan kereta yang lalu lalang. Ada hamba Allah yang baik tu berhenti. Saya tak nak cerita pasal saya tadi, saya cuma memberitahu dia bahawa saya sesat. Lepas tu saya tanya dia, apa nama tempat ni? Dia cakap, tak jauh dari perumahan Kopodim. Mana saya dah tahu kalau kawasan tu, mana saya dah kenal kawasan tu adalah kawasan Bandar Matang Baru kalau saya silap saya. Walau bagaimanapun, golongan seperti Encik Roslan yang bergelar OKU turut tidak diabaikan oleh pihak kerajaan dan NGO seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah memberikan bantuan sebanyak RM350 sebulan. Ya, RM350 ialah untuk allowance pekerja cacat tadi yang bekerja dengan majikan ataupun bekerja bersendirian, RM350 sebulan. Dan allowance bantuan penjagaan pesakit kronik dan juga OKU Talanta ialah 300 saja. Okey. Selain itu, Persatuan Orang Buta Bumi Putra Kuching yang diasaskan oleh Encik Bujang bin Haji Syakdan juga turut memberikan sokongan moral terhadap beliau dalam mengharungi perjalanan hidup sebagai seorang yang cacat penglihatan.
Mula-mula dia pun kurang bersemangat lah menghadapi masa depan karena dia maklumlah dia baru terkena cacat, memanglah masalah berat bagi dia. Sekarang dia sudah ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi seorang yang buta, jadi dia terpaksa kul jugalah dengan keadaan begini.